motosikal ni selalu dia langgar, dia kena, melanggar pun kena. Betul. Bawa dekat KL macam bawa dekat Felda punya kan. Sila ambil, tak ambil, kita terpaksalah lelong kat akhir. Nanti kalau ada RZ bagi tahu Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semuanya. Bersama semula podcast Harian Metro apa-apa saja. Tahu kan? Topik kita apa-apa saja. Dan hari ni saya menggigil sikit sebab dia rasa macam debar lain macam sikit sebab selalunya kalau bawa kereta, depan kita ada tim ini, anggota ini, dia punya debar lain macam. Walaupun tak salah apa pun dia risau. Sebab dah mula fikir ni, aku ni buat salah apa ni? Cermin gelap ke? Number plate tak betul ke, kereta berasap ke, apa ke, bunyi terlampau kuat ke. So inilah dia. Hari ni saya bawa bersama dengan tuan-tuan semua JPJ, Jawatan Potong Jalan. Semua orang tahu kalau kita bawa kereta, inilah dia yang kita gerun di jalan raya. Dan hari ni saya jemput bersama dengan kita semua pengarah kanan penguasa JPJ Malaysia, Datuk Lokman Jamaan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada program podcast Harian Metro dalam ruangan apa-apa saja kerana menjemput JPJ kali ini. Jangan risau, hari ini kita tak bertangkap. Kita hanya nak menerangkan beberapa perkara yang jarang dibincangkan. Jadi hari ini kita nak menerangkan tentang sesuatu perkara yang menarik, yang jarang dibincangkan dan tetapi penting pada semua pemilik kenderaan. Yalah, sebab mungkin selama ni orang beranggapan bila sebut pasal JPJ ni kerjanya nak cari salah aje. Nak mencari salah orang, nak saman orang kan. Mungkin itulah tanggapan orang kan. Mungkin dari ni Datuk boleh bagi pencerahan yang lebih jelas kot kan. Ya. JPJ bukan kerja nak tangkap orang saja. Kan? Tapi banyak juga perkara-perkara yang kita lebih ni mendidik. Tindakan-tindakan yang kita buat ni kepada pendidikan, peringatan, advokasi. Jadi JPJ ni telah dibekalkan dengan dua perkara. Satu, tangan kanan, satu tangan kiri. Tangan kanan kita penguatkuasaan. Tangan kiri kita undang-undang, advokasi. Kita akan mendidik dan kalau tak boleh, kita terpaksa mengambil satu tindakan lagi iaitu penguatkuasaan. Tapi betul-betul mungkin mereka yang ada yang belum kenal. Datuk ialah pengarah kanan penguasa JPJ Malaysia. Memang dah lama dalam unit ni, dalam bahagian ini? Dalam penguatkuasaan ni memang lebih kurang dalam 3 tahun. Tetapi apa yang penting dalam pendidikan ini, pendidikan advokasi dan juga advokasi dan enforcement ini adalah pemahaman tentang spirit undang-undang itu sendiri. Itu yang penting. Jadi anggota-anggota kita secara terlatih dan banyak berpengalaman dari segi sudut undang-undang, pendakwaan, risikan. Jadi mereka dapat banyak membantukah tugas-tugas perisikan, pendakwaan dan advokasi yang saya jalankan. Jadi banyak daripada unit-unit lain juga. Umpamanya dari unit undang-undang yang membantu saya dalam melaksanakan tugas-tugas enforcement dan juga advokasi ini. Yalah, bila sebut pasal enforcement dia tak boleh lari daripada pelbagai faktor kan. Dia kena tahu dari segi undang-undang, dia kena tahu dari segi menasihat sebagainya kan, bukan sekadar enforce semata-mata kan. Betul. Dan hari ni Datuk, saya terkejut. Saya dibekalkan dengan begitu banyak soalan ni. Saya tengok Mak Datuk dia bagi soalan ni sampai so nampaknya macam banyak berkisah tentang kejarah ni. Ramai yang mungkin nak tahu ni apa dia kejarah ni. Saya pun tadi mula-mula bila dapat definisi kejarah ni, benda apa kejarah ni kan. Tapi sebelum tu mungkin orang luar nak tahu, kita nak main dengan figure sikit, fakta number sikit. Mungkin Datuk boleh share sikit tentang data kemalangan, kematian yang berlaku di Malaysia ni pada tahun 2022 dan juga tahun lepas 2023. Mungkin orang nak tahu secara datanya. Baik, sebelum kita pergi ke topik yang khusus iaitu kejarah, iaitu kita panggil sistem kesalahan jalan raya. Iaitu kita memberikan poin-poin tertentu terhadap kesalahan-kesalahan jalan raya ya. Elok juga kita melihat kepada data-data dahulu. Mengapa spirit kejarah ini diperkenalkan ataupun dilaksanakan? Apakah tujuan kejarah nanti? Tetapi kita lihat dulu kepada statistik ya. Statistik daripada 2022 kita dapati kematian daripada kemalangan jalan raya adalah sebanyak 6,443. Statistik ini kita perolehi daripada JSPT lah, Jabatan Siasatan Trafik, PDRM. Dan pada 2023 adalah 6,080.
Jadi ini menunjukkan bahawa kadar kematian kalau kita bandingkan dengan tahunan kita dapati bahawa purata ada 18 kes kematian, kemalangan, maut di Malaysia ini dalam masa sehari. Setiap hari ada 18 kematian. Kalau kita bandingkan dengan kematian-kematian disebabkan oleh penyakit-penyakit penyakit lain, jantung, kecil manisnya, angin ahmanya, stroke dan sebagainya, kematian jalan raya ni terletak nombor 4 yang tertinggi antara punca kematian rakyat Malaysia. Dan kalau kita lihat pula kalau kita bagi kepada jam 1 jam 20 minit puratanya satu orang akan terlibat dengan kemalangan, iaitu kemalangan maut. Ya inilah betapa teruknya kes-kes kemalangan maut yang berlaku di negara kita. Dan kalau saya nak sebut lagi lebih khusus lagi, lebih kurang 4,000 daripadanya setiap tahun ini adalah berpunca dari motosikal. So motosikal menyumbang lebih kurang 2 jam satu kematian. Ya inilah keadaan yang sangat merisaukan kami dari sudut kadar kemalangan yang terlampau tinggi yang harus diambil sesuatu tindakan, penguatkuasaan, advokasi, dan juga salah satu bentuk yang boleh mendidik pengguna-pengguna jalan raya ataupun pengguna lesen pemilik kenderaan ini adalah sistem kejaran, iaitu sistem kesalahan jalan raya. Tapi tu saya bukan nak bela rider ni. Kan? Betul kita kata ramai yang meninggal disebab kerana kemalangan melibatkan motosikal. Saya pernah dengar satu definisi lah orang kata kan. Bawa motor ni tu, kita tak langgar orang, kita langgar orang pun kita teruk. Orang belah kita pun kita teruk. Memang orang bawa motor ni kiranya memang fragile sangatlah. Dia langgar orang pun dia naya, orang bertuh dia pun dia naya. Jadi faktor-faktor kemalangan di Malaysia ni tu, adakah memang kebanyakannya disebabkan oleh sikap manusia, memang berpunca daripada sikap mereka sendiri, ataupun kesalahan ataupun kelemahan pemanduan itu sendiri, ataupun ada faktor-faktor lain yang mungkin menyumbang kepada kes yang sebanyak ini? Sebelum saya jawab soalan tu lah, kita lihat kepada cerita tadi. Motosikal ni selalu dia langgar, dia kena, melanggar pun kena. Betul. Tetapi sistem kejaran ni pun ada kaitan dengan isu yang dibangkitkan oleh tuan tadi. Sebab antaranya adalah tindakan pemilik kenderaan ataupun penunggang motosikal itu sendiri mengambil peranan juga untuk mengelakkan daripada kemalangan maut tadi dan kemalangan kecederaan parah dan sebagainya. Contohnya memakai helmet. Memakai helmet ini merupakan satu kesalahan yang kalau gagal ada terletak dalam sistem kejaran ini. Maknanya memang sistem kejaran ini dah melihat isu-isu yang tuan bangkitkan tadi. Jadi apabila kita cakap tentang kelemahan tadi, kesalahan tadi, faktor-faktor tadi, memang MyROS telah membuat kajian. Apakah punca sebenarnya kemalangan jalan raya yang berlaku di Malaysia ini? Punca apakah? Bila kita lihat punca daripada siasatan, daripada kajian yang dibuat oleh Institut Penyelidikan Keselamatan Jalan Raya ataupun MyROS, mendapati faktor sikap manusia menyumbang 80% kepada punca naas itu sendiri. Jadi bukannya masalah, dia ada 3 isu sebenarnya, 3 perkara yang kita kena lihat dalam setiap kemalangan. Sama ada dia bersifat engineeringnya, atau maksudnya jalan raya ni rosak dan sebagainya, lampu tidak terang dan sebagainya. Lepas tu dari sudut educationnya, dia ni telah pun lulus CDL ataupun dia competent untuk memandu atau tidak, telah melalui latihan dan sebagainya. Dan yang ketiganya enforcement. Jadi kita lihat di sini ketiga-tiga perkara ini yang menyumbang adalah sikap manusia itu sendiri. Sikap. Maksudnya mereka diberi latihan. Yang paling banyak sekali ni, yang paling tinggi. Ya, mereka telah diberi latihan, dapat lesen, tetapi sikap. Itu sebab sistem kejaran ini dia macam ini saya boleh katakan 2 perkara. Sebelum seseorang boleh memandu atau berada di jalan raya, dia perlulah mendapatkan lesen. Dan dia telah diberi latihan. Jamnya, berapa jamnya dia kena melatihkan diri, faham undang-undang, buat praktikalnya, berjaya. Tetapi bagaimana kita pula mengawal tingkah laku? Sistem kejaran ini diwujudkan bagi mengawal tingkah laku. Mungkin dia pandai, dia competence, memandu, boleh, tetapi sikap yang 80% ni, siapa yang mengawal? Jadi sistem kejaran ini ditubuhkan, spiritnya adalah untuk mengawal behavior, habitual manusia, habit manusia ni dalam mengendalikan kenderaan dan juga
perangai mereka ketika di jalan raya. Ya, mungkin Datuk boleh katakan kejarah ni mengawal perangai manusia. Tapi tadi Datuk ada sebut pasal faktor-faktor lain juga, termasuk engineeringnya, termasuk faktor-faktor keadaan jalan Ada raya. jalan raya. Adakah Datuk sedar bahawa ada juga kes kemalangan motosikal ni memang kerana jalan raya kita yang lubangnya kadang-kadang bergalunnya macam bawa dekat KL macam bawa dekat Felda punya kan. So adakah itu juga sebenarnya menjadi perhatian JPJ melihat situasi begini? Memang tidak dapat dinafikan. Ada juga faktor-faktor yang menyumbang selain daripada perangai manusia dan sebagainya ya. Tetapi sifat manusia itu sendiri yang menyumbang pada 80% boleh dielakkan ya kalau dia memandu dengan lebih berhati-hati. Maksudnya contohnya memang ada berlaku jalan-jalan yang lubang dan sebagainya, cornering yang gelap dan sebagainya, tidak ada lampu dan sebagainya. Tetapi harus diingat juga bahawa jalan raya di Malaysia ini antara jalan raya yang terbaik. Jadi isu yang melibatkan jalan raya atau engineering tadi menyumbang dalam keadaan yang kecil. Tetapi yang menyumbang pada kadar yang besar masih lagi tetap kepada sikap manusia itu sendiri atau sikap pemandu itu sendiri. Contohnya ya, apabila langgar lubang umpamanya, kalau dia mempunyai helmet yang baik, helmet yang baik, mematuhi sirim sebagainya, mematuhi sirim, dia punya personal protection equipment dengan jaketnya, dengan bootnya yang bagus kan. Mungkin berlaku kemalangan tetapi dia protected. Jadi data kepada kemalangan jalan raya maut itu mungkin lebih rendah daripada apa yang kita dapati pada hari ini. Yelah tu betul jugalah kalau macam melambung masuk lubang dengan kelajuan bawah 80 tak seteruk melambung kelajuan itu tak boleh dinafikan kan. Jadi yes. sikap manusia itu masih menyumbang kepada kemalangan yang tinggi. Dia akan menyumbang kerana sikap itu sendiri. Tetapi tidak dapat dinafikan faktor-faktor lain juga memainkan peranan dalam sumbangan kepada data kemalangan maut itu sendiri. Tapi Datuk sebut kejarah. Mungkin Datuk boleh explain sikit tentang kejarah ni secara sejarahnya, secara backgroundnya. Macam mana dia boleh dilaksanakan sehingga sekarang ni menjadi satu sistem yang solid di bawah JPJ ni. Sebenarnya kejarah ni telah pun ahli-ahli yang melihat kepada keselamatan jalan raya ya, telah pun melihat dan mengkaji perkara ini sejak tahun 1984 lagi. Mereka-mereka yang sangat prihatin kepada kejadian-kejadian kemalangan maut sejak 1984 lagi melihat apakah cara yang terbaik untuk mengawal behavior ni. Kemudian penambahbaikan dibuat daripada tahun 1995, 1997 dan 2011. Dan pada akhirnya telah ditambah baik dan diwartakan ya pada tahun 2017. Iaitu pada lebih kurang 6 April 2017 telah pun dikuatkuasakan ya dan diletakkan di bawah Akta 333. Jadi perkara ini telah menjadi satu tindakan yang akan diambil dan menjadi satu perkara yang di bawah undang-undang lah untuk kita laksanakan. Maksudnya selama tempoh 84 sampai tahun 2017 kejarah ni lebih kepada dalam bentuk kajian ke macam mana? Masih dalam bentuk kajian dan sentiasa ditambah baik. Hanya diwartakan pada mula dilaksanakan ataupun mula dikuatkuasakan ya pada 6 April 2017. Datuk rasa masyarakat kita sedar tak kewujudan kejarah ni sendiri? Yang dah kena sedar. Dah kena baru sedar? Yang dah kena baru sedar. Tetapi mereka seharusnya pasal undang-undang ni no excuse untuk mereka katakan mereka tak tahu dan sebagainya kan. Orang kata tu dari sudut undang tidak memahami undang bukan satu excuse lah. Dia kata ignorance of law is not an excuse. Maknanya benda ni mesti dipahami dan telah dilatih ketika mereka menjalani ujian pemanduan, latihan pemanduan sebelum mendapat lesen. Mereka tahu tentang adanya kejarah ini. Mungkin mereka yang generation baru kot Datuk yang mungkin menduduki ujian pada tahun 2017 ke atas sedar pasal kejarah ni kot, tapi mungkin mereka yang lesen old school ni adakah mereka sedar pasal wujudnya kejarah dan sistem demerit sebagainya ni? Inilah antara yang terima kasih kepada Harian Metro ni yang panggil kami. Ini antara cara kita memberi advokasi kepada orang ramai tentang sistem kejarah ini. Ini antara langkah-langkah yang kita buat. Kita akan mewawarkan tentang sistem kejarah ini supaya
dekat di hati rakyat lah. Faham bahawa sistem ini sentiasa ada dan sistem ini adalah bertujuan untuk mendidik dan mengawal tingkah laku. Yang ini antara perkara-perkara yang kita buat sekarang ni lah. Terima kasih pada podcast hari ni. Biar kita ramai-ramai dengar Sebenarnya tentang isu kejarah ni. Thank you juga pada JPJ. Saya pun baru nak belajar ni, kejarah ni. Okey, sama-sama kita belajar. Sama-sama belajar ni. Okey Datuk. Saya dipahamkan kejarah ni ada melibatkan beberapa sistem demerit. Demerit ni kiranya macam pengurangan, macam kalau kata zaman sekolah dulu nak senang faham, kurang markah lah. Kurang markah lah kan. Bila dah makin kurang kena hukum. Kan? Jadi apakah kesalahan-kesalahan yang mungkin diletak di bawah demerit ni tu? Okey, kalau kita cakap demerit, merit ni tambah markah. Tambah markah, betul. Demerit kita tambah juga, tetapi demerit. Maksudnya ada negatif dia di situ, demerit. Ya. Maknanya kita memberikan sesuatu kesalahan itu kita disenaraikan lebih kurang 20 kesalahan Yang boleh dimeritkan. Yang boleh dimeritkan. Okey. Iaitu kesalahan-kesalahan yang telah dikenal pasti bersifat behavior. Bersifat sikap. Okey. Contoh ya, bersifat sikap ni tidak pakai tutup lidah. Dia boleh pakai tapi dia tak nak pakai. Ini sikap. Tidak pakai tali pinggang keledar. Ini sikap. Kalau pemandu tu memandu laju. Dia boleh slow. Dia tahu ada amaran had laju dan sebagainya. Tapi sengaja memandu laju. Ini lebih kepada sikap. Ada 20 kesalahan-kesalahan yang telah dikenal pasti yang menyumbang kepada mata demerit ini. Dan kesalahan yang paling besar sekali di bawah Seksyen 43.1 iaitu memandu secara membahaya. Membahaya definisinya kalau dapat contoh sikit. Definisi ni kalau dia terlibat dengan kemalangan tapi tak maut lah. Sekarang kalau maut itu Seksyen 41.1 yang mana penggantungan lesen akan dibuat di mahkamah. Tetapi kalau tidak melibatkan kemalangan maut dan didapati bersalah disebabkan kemalangan itu, maka dia akan kena di mata demerit yang sangat tinggi, 10. Sekaligus kena 10. Sebab kalau 20 dia akan ada tindakan-tindakan yang dia ambil. 10 dia dah separuh daripada mata penuh demerit. Jadi Seksyen 43.1 ni memandu melulu sangat tinggi. Kalau dia ada senarai dia. Senarai dia memang ada dalam buku undang-undang kita, boleh tengok. Ada yang 5, 4, 3 terpulang kepada kesalahan-kesalahan yang melibatkan kepada menjurus kepada kemalangan lah. Tapi ada potensi tak mereka yang kena hukuman ataupun demerit kecil? Macam contoh macam antaranya lah. Saya pun tak sure apa yang kecil. Mungkin tak pakai helmet adakah tak? Dan 3, 4 macam tu. 3, 4. Adakah ada possibility-nya dengan demerit kecil itu jika dihimpun sampai ke tahap mereka ni boleh sampai kena gantung lesen? Ya, inilah benda yang kita nak bincangkan. Sebab pun kita ada masa yang tertentu. Dalam masa tempoh 5 tahun, kalau dia mengumpul sampai 20 5 tahun. 5 tahun 20 mata demerit dalam masa 20 tahun ini, kalau dia kali pertama dia akan dikenakan amaran dulu. Kita pun tak mudah untuk dengan mudah kita nak menggantung lesen seseorang. Kita bagi dia kalau 5 tahun, dalam masa 5 tahun kalau 4 poin kerana tak pakai helmet ataupun tak pakai ni, dia kena buat sebanyak katakan lebih kurang 5 kali kesalahan, 5 kali 4 20. 5 kali kesalahan berterusan dalam masa 5 tahun, dan dia dah kena satu tindakan, iaitu kalau kali pertama dia akan dikenakan tindakan amaran. Tetapi bagi penunggang pemilik lesen ataupun pemilik lesen jenis P percubaan ni atau probation ni yang 2 tahun ni, dalam masa 2 tahun dia dah kena 20 poin. Dia buat kesalahan 20 poin. Terus dibatalkan lesen dia. Hilang terus lesen. Ini kita sebab mereka baru dapat lesen, baru dilatih melakukan kesalahan berulang-ulang kali. Jadi memang kita mengambil tindakan kerana behavior mereka dan nampak di situ ada potensi untuk melakukan kesalahan lebih besar. Jadi kejarah inilah yang akan menghalang mereka daripada terus berada di jalan raya kerana membahaya kepada orang lain. Jadi mereka akan ditarik lesen mereka, akan dibatalkan lesen mereka dan terpaksa mengulangi proses yang semula, proses awal, ambil lesen balik, daftar semula, ambil exam, test dan sebagainya. Tapi Datuk, kalau kat sekolah orang yang buat demerit kena hukum, tapi orang yang baik, yang tak buat salah, ada ganjaran dia. So macam mana pula JPJ? Adakah ada? Yang ni kita akan kaji. Sejauh mana kita boleh memberi ganjaran kepada orang ramai. Tetapi saya melihat dari sudut sini, ganjaran yang paling tinggi
kepada orang yang tidak melakukan kesalahan dalam pemanduan dan penggunaan jalan raya ada keselamatan diri. Ya, keselamatan diri. Itulah dia punya ganjaran yang sangat besar yang diperolehi kepada mereka. Kadang-kadang tak perlu kepada ganjaran kewangan dan sebagainya. Ganjaran kesihatan dan keselamatan. Kalau ada diskaun kalau saman apa ke, tak ada. JPJ memang tak menggalakkan saman. Sebab kalau kita memang nak mendidik. JPJ ni lebih suka pada mendidik dan juga supaya mereka sedar. Dia rasa sakit lah, kena bayar 300, sakit lah. Yalah. Jadi InsyaAllah. Kena zaman-zaman ekonomi Malaysia ni. Ya, RM300 tu kadang-kadang sakit begini kepala, kan. Teruk tu. Ada kesan buruk tak terhadap mereka yang digantung lesen dia ataupun dibatal lesennya? Apabila mereka digantung lesen mereka, dah sudah tentu mereka tidak boleh memandu lagi. Tetapi jika mereka gagal atau enggan atau melanggar perintah penggantungan tadi dan mereka masih memandu di bawah Seksyen 38, mereka akan dikenakan hukuman denda tidak kurang dari RM3,000 dan tidak melebihi 10 tahun ringgit atau boleh dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 3 tahun. Penjara? Dia JPJ boleh ni kerja dia nak mengenakan orangnya. Tetapi bukan. Ini sebab apa? Mereka telah melakukan kesalahan disebabkan kejara. Behavior mereka tidak layak untuk berada di jalan raya. Tetapi mereka masih memandu. Bayangkan risiko yang diberikan kepada orang lain. Betul. Jadi JPJ terpaksa mengambil tindakan ini kalau mereka terus memandu. Jadi orang yang dikenakan masalah pula, siapa yang dikenakan tindakan penggantungan, dia ada beberapa kali lah. Kali kedua dia akan kena 6 hingga 8 bulan. Kali ketiga 8 hingga 10 bulan. Kali keempat pula 10 hingga 12 bulan, setahun. Dan mereka tidak boleh mengambil lesen selepas setahun tempoh penggantungan. Maknanya mereka tidak boleh memandu ataupun menunggang motosikal selama 2 tahun. Sehingga selesai tempoh penggantungan mereka. Kalau mereka kena 12 tahun, 12 bulan, 12 bulan. Kemudian mereka kena lagi setahun penggantungan. Dia macam period bertenang, setahun. Barulah mereka boleh mendaftarkan semula lesen mereka. Ini yang kita memang betul-betul kata orang tu, kejaran ni sangat berat. Dia punya hukuman sebenarnya. Dia ada setengah tu yang bawa kenderaan ataupun yang ada lesen. Dia ada buat lesen PSV, lesen GDL. Akan efek sekali ke bila kena hukuman di penjara? Soalan ni memang terbaiklah. Sebab apabila penggantungan dibuat, dia ada kelas-kelas lesen tau. Ya. Penggantungan ada yang kelas, kalau kita tengok dalam kita punya lesen tu, ada yang B2, E. Patutnya saya punya soalan ni lebih narrow lagi. Saya salah sebab tak pakai tali pinggang keledar katalah. Tapi so, apa kena dengan lesen kereta? Tak dengan motor kan? Saya tak masalah motor. Ya. Sama tadi dengan PSV GDL ni. Tapi oleh kerana kejaran ni memang dia bersikap behavior. Dia melihat pemanduan motosikal pun dah melakukan kesalahan. Ataupun pemanduan kereta pun termasuk dalam 20 senarai itu, dia dah melakukan kesalahan, memandu laju umpamanya. Kalau kenderaan komersial ni, dia membawa sebelah kanan dengan laju sebelah kanan, berada terlalu lama di sebelah kanan, itu pun satu kesalahan. Memandu di lorong kecemasan, tidak membenarkan, antaranya tidak membenarkan kenderaan kecemasan melalui, tidak memberi ruang pada ambulans, bomba, polis dan sebagainya. Ini behavior. Jadi behavior ni kita menganggapkan bahawa dalam apa keadaan pun, dalam apa pemanduan pun, sama ada kereta, motosikal, lori dan sebagainya, mereka mempunyai behavior yang sama. So dengan sendirinya penggantungan ini buat terhadap semua kelas. Dia package lah. Package. Ini yang saya cakap, sejarah ni elok dipahami dan kita tahu kesannya. Dia tak boleh kata saya buat salah kat kereta je lah kan. Motor apa kena-mena tak ada kan. Dia package datang sekali berat, ya. Okey, masalah besar tu. Masalah besar. Macam saya lah tu. Saya pun rasa pernah kena saman JPJ sebelum ni. Pernah kena. Sebelum ni tinted lah, biasa normal lah tu. Tinted tak masuk. Tak masuk Tinted tak masuk dalam 20 kesalahan. Dia bukan behavior. Dia cuma nak mengelakkan daripada panas dan sebagainya. Ya. Kesalahan. Tetapi dia segi teknikal. Dia tidak melibatkan kesalahan menyebabkan memandu dengan melulu dan sebagainya. Tapi kejaran ni termasuk sekali ke dengan saman trafik? Sekali ya? Yes. Ini satu lagi. Memang kita ada ni integrasi sistem kita dengan JPJ dan PDRM semenjak tahun 2021.
Semenjak tahun 2001 kita telah integrasikan sistem kita dan termasuk integrasi ini adalah kesalahan-kesalahan berjadual kejaran yang 20 ni. Maknanya kalau kena sama dengan polis trafik pun sama. sekali. Yes. Yang kena speed trap yang bawa laju tembak tu Pun sekali. sama. Maknanya apabila apa-apa juga kesalahan yang disenaraikan dalam 20 tu sama ada ditemukan oleh JSPT ataupun trafik ataupun PDRM juga akan direkodkan dalam sistem kejara kita. Dan adakah termasuk juga kesalahan yang berlaku sebelum tahun 2017? Sebelum 2017 tak ada. Sebab Sebelum. kita punya sistem kita kuatkuasakan perundangan kita adalah 2017. Maksudnya kalau ada sama-sama lama 2012 apa ke yang belum dilunaskan tak ada masuk dalam sistem ni kan? Maksudnya 2017 ke atas Baru start kita akan mula mengambil, sebab 2017 ke bawah semua dah bayar saman dah. Yang 2017 ke atas ni banyak. Yang terbaru ni banyaklah dia punya siapa yang tak bayar saman lagi dan sebagainya. Okey. A bit bila kata saya pun mungkinlah pernah lah kena saman tembak ni kan. Saman tembak kan orang panggil speed trap tembak ni kan. Adakah saya juga nama saya mungkin pernah demerit? So macam mana saya nak check tu? Okey. Demerit punya sistem ini akan dimaklumkan melalui notis. Notis apa ni? Kita akan keluarkan notis melalui surat berdaftar ke atas alamat mengikut lesen tuan-tuan lah. Okey. Jadi apabila tuan-tuan mula bayar saman tersebut ataupun pergi ke mahkamah membayar denda di mahkamah, automatically kalau dia termasuk dalam kesalahan 20 kesalahan itu, dia terus akan direkodkan dan kita akan memaklumkan bahawa tuan-tuan dikenakan mata demerit sebanyak 10 ke Masa bayar saman. Ya, selepas bayar saman 21 hari kita akan tunggu notis daripada JPJ dulu. Dan dalam masa 21 hari kalau tidak ada respon pada tuan dan sebagainya, kita tetap akan memasukkan dalam sistem Secara automatik. Dia tak ada checking online. Dalam checking boleh. Kita ada checking online. Yang itu pun satu perkara yang kita perlu orang ramai kena melihatlah ya. Checking online ni dalam sistem kejara kita ada, nanti saya bagi tahu nanti bagaimana kita boleh, ada kaedah lain. Ada kaedah lain yang boleh menyemak ya. Kesalahan-kesalahan yang dikenakan, sama ada kita ni dikenakan telah dikenakan mata kejara ni. Nanti saya dah akan dapatkan lah. Okey, tak apa. Mungkin sekarang dia terlintas kan, boleh beritahu. Ya, kalau terlintas nanti kita terjumpa, nanti kita beritahu balik. Ya. Cuma Datuk, soalan ni tak ada dalam perbincangan sebelum ni. Saya nak tambah sikit. Ini technical part sikit tu. Tadi saya kata mereka yang kena speed trap memandu laju juga termasuk dalam kejara, betul? Ya. Jadi speed trap selalunya mereka akan tembak kereta laju. Dan ia akan direct kepada pemilik kereta selalunya. Mana kamera tu nak kenal siapa yang bawa kereta tu. So macam mana situasi tu? Yang bawa kereta ni orang lain yang dia sikap kan? So yang sikap ni mungkin peminjam kereta saya. Ya. Macam mana tu? Dia boleh datang balik kepada, kalau JPJ, dia akan datang balik dengan mengemukakan siapakah pemandu pada ketika itu. Dan juga orang yang datang, dia kena bawa orang yang betul memandu tu, kena mengaku depan kita. Kita akan panggil temu siasat, dipanggil. Temu siasat, dia boleh datang dengan kita, mengadu dengan kita, buat rayuan dengan kita, saya tidak memandu ketika itu. Yang dipandu oleh kawan saya A umpamanya. Ini kawan saya A, ini lesen dia, ini orangnya. Jadi kita akan dipanggil pindah saman. Kita akan pindahkan saman kepada pemandu yang sebenar. Tuan-tuan, ini teknikal yang saya rasa semua kena ambil tahu. Sebab kita selalu kan, saya pun kadang-kadang bagi kawan pinjam kereta. Bila kena saman, sampai surat saman, kita cuma bayar saman dan kita minta dia bayar kita balik. Tanpa kita sedar sebenarnya nama kita pula nanti dalam sistem kejara ni. Ini sangat ni. Tuan-tuan kena ambil perhatian lah. Yalah. Semua pemilik kena ambil perhatian kerana kita ingat kita bayar tu selesai dah. Habis dah. Tetapi ada kesalahan berjadual yang dalam 20 tu nama kita akan direkodkan sebagai pesalah. Betul, benda ni mungkin ramai tak sedar ni. Ramai orang ingat kata okeylah dia dah bayar saman, settle lah. Dan dia cuma minta kawan dia tolong bayar balik je. Dia kata tak apalah, RM300 aku bayar dululah. Settle lah kan. Sedangkan nama kita pemilik kenderaan ni sebenarnya terletak dalam itu sistem perkara kejara yang ni. kita kena prihatin cakna lah dengan perkara ni. Saya rasa ramai orang yang tak sedar ni. Dan ramai orang ambil mudah nak bawa kawan dia pula pergi ke JPJ. Tapi kalau kita memberi pinjam pada kawan kita, dia mesti bertanggungjawab.
Jadi kita dah warning dia, kalau you nak pinjam kereta saya, apa-apa jadi, you kena bertanggungjawab. Betul. Sebab itulah yang kita takut langgar lari dan sebagainya. Kes-kes lain yang lebih besar. Balik pada tadi, soalan tadi ya. Pemberian mata demerit boleh disemak di portal awam JPJ ya. http://public.jpj.gov.my/public-login.zul. Yang ni kita boleh melihat melalui aplikasi apps dalam MyJPJ. Ada juga? Ada. Dalam apps pada? Dalam apps MyJPJ? dan juga dalam portal awam JPJ. Maksudnya dalam apps tu boleh tengok Boleh juga? tengok. Boleh Kita tengok. sama ada Ramai kita orang tak dikenakan perasan. mata demerit. Dan dalam isu digitalization, kita dah digital JPJ ni, jadi penyerahan orang yang kena gantung lesen ini, kalau dia tak serah kepada JPJ, dia dah direkodkan dalam MyJPJ. Jadi pihak sama ada pihak PDRM atau JSPT ataupun JPJ apabila melihat lesen-lesen mereka di apps ataupun kita menggunakan apps kita, dia akan catat di situ. Lesen digantung. Dia akan catat di situ. Jadi nak tak nak terpaksa serahkan juga lesen yang telah digantung tersebut kepada JPJ kalau mata demerit telah mencukupi 20. Datuk, tadi bila Datuk sebut pasal bukan collaboration, dia panggil connection antara JPJ dan juga PDRM juga kan dalam sistem kejarah ni. PDRM kalau kita tak silap lah, boleh katakan setiap tahun ataupun ada musim-musim dia memang selalu bagi diskaun. Dia bagi diskaun lah, promosi lah. Ini tak ada dalam kejarah ni. Dalam cerita kejarah tak ada kan? Tak bukan. Kot lah bila kita dah bayar, dah bagi diskaun, kita dah dapat diskaun. Oh ya. So adakah nama kita masih lagi demerit sedangkan diskaun dah dapat, dah bayar, settle semua kan. Betul. Kadang kita ingat bila diskaun tu demerit pun diskaun. Gila mana tahu kan? Ya. Tapi ini yang kita kena faham. Walaupun dibagi diskaun, katakan PDRM ya, kadang-kadang dalam keadaan tertentu, musim raya dia bagi diskaun dan sebagainya. Tetapi mata demerit follow. Dia tidak bagi dia. Tetapi kita nak beritahu juga, kalau contohnya seorang tu dah kena mata demerit, katakanlah 10 poin. Pada tahun ini dia kena 10 poin. Tetapi dalam masa 1 tahun dia tidak melakukan apa kesalahan. Dia tahu dia kena dah demerit. Saya kena berhati-hati supaya saya tidak tambah lagi. Dia berjaga sampai setahun. Daripada tarikh pertama dia kena demerit tu selama setahun, kita bagi diskaun 50% daripada mata demerit tu untuk menunjukkan bahawa dia telah berubah. 10%? 50%. 50%, okey. Mana kalau dia kena 10, tinggal dia akan bawa 5. 5 mata tu selama 5 tahun tu dibawa tu. Dibawa mata tu. Jadi ada juga perubahan sikap tu, itulah dikata sebagai dia punya reward lah. Maksudnya sikap yang tak elok dibalas dengan baik. Kena buat baik. Apabila you berubah, kan? kita bagi keampunan. Keampunan 50%. Hanya itu saja cara dia. Tak ada cara-cara lain dah. Sebenarnya ialah cara lain adalah membayar compound dan sebagainya. Mungkin orang ada duit dia boleh bayar compound, tak ada masalah. So maksudnya bayar compound juga boleh mengurangkan demerit tu. Tidak. Bayar compound pun tak boleh juga. Tak boleh juga. Kecuali kalau dia tidak melakukan kesalahan. Pasal demerit ini, kejaran ni lebih kepada behavior. Kalau you menunjukkan sikap perubahan dalam setahun tu, kita bagi 50%. 50% potongan daripada mata demerit itu. Dia memang sesuai lah. Dia sebenarnya memang more towards behavior lah. Ya. Sistem yang saya kira bagus juga, maksudnya tak ada toleransi dalam bab kot lah nak bayar compound lebih ke, main kabel ke, tak ada. Tak ada. Kau ni pasal dia automatik. Dia memang sistem tu dah bergerak tu secara automatik, bergerak secara automatik. Kau nakal kena buat baik. Tu cara dia. Begitu juga sebenarnya behavior, nak jaga behavior. Yang lebihnya nak menjaga behavior dan juga orang lain yang menggunakan jalan raya kan. Datuk, adakah kejarah juga merekodkan sebarang kemalangan insiden-insiden kemalangan maut dan sebagainya ataupun yang mungkin sampaikan mencederakan orang lain? Ya, kalau maut ni dia akan di bawah Seksyen 411. Yes. Di mana siasatan diberjalankan oleh pihak polis dan juga akan dihadapkan ke mahkamah. Dan semua proses pengantungan ini akan dibawa diputuskan oleh mahkamah lah. Itu sebab dia tak ada dalam senarai 20. Yang ada 43 ke bawah. Sebab 41 ni dia melibatkan kemalangan maut. Kemalangan kita lepaskanlah kepada pihak mahkamah untuk memutuskan. Tetapi saya nak melihat di sini, nak menyentuh di sini bahawa apakah kesalahan yang kebanyakannya daripada rekod kita
jam Baru nak dilakukan. tanya ni. Baru nak tanya tadi tu. Ya, Lepas tu saya dah potong ni, tak apalah. saya nampak saya nampak arah Nampak, tu. boleh baca, Ya, saya nampak arah tu saya nampak. Okey, Tapi okey. sebab memang benda tu memang sesuatu benda yang kita nak war-warkan ya. Ya. Antara kesalahan 20 kesalahan yang paling tinggi kebanyakan pesalah jalan raya ni buat adalah memandu hak laju. Sebagaimana tuan cakap tadi lah. Saya Selalu pun ceritanya kena tembak je, kena tembak. Rasanya semua kena. Selalu tuan tadi pun Dia tak dia tu tuan. Kadang-kadang macam ni. Kadang-kadang kita beranggapan macam ni lah. Kita beranggapan bila kata highway tu 120 ataupun 110 lah kan. Ya, ya. Kita bawa lah 110 tapi orang punya situ 90. Itu yang selalu kadang-kadang kita kadang-kadang mungkin orang tak alert, tak cakna dengan Tapi dengan, kalau awas JPJ, sistem awas kita, sistem apa ni perangkap kelajuan awas JPJ, kami sentiasa akan memberi amaran. Amaran dahulu, 3 amaran. ya yang besar-besar tu. Yes, kita bagi amaran. Tapi kalau kena juga, memang kita cakap behavior lah ni. Yalah Kan? betul. Tapi yang mungkin besar-besar PDRM tu. dia ada dia punya tactical dia sendiri. Tapi kalau macam yang Tembak tu tak ada awas lah. itu PDRM punya cara bekerja. Dengan ni agak sedikit berbeza, tetapi tujuannya sama untuk mengurangkan kadar kemalangan maut. Memang tujuan sama, tetapi bagi JPJ kami suka mendidik. Ya. Slow tuan-tuan, slow tuan-tuan, slow. Dah dekat ni, slow tuan-tuan. Minta maaf lah, terpaksa saya sama juga. Dah bagi tahu dah. Dah beritahu. dah. Jadi kalau datang nak merayu tu kami cakap 3 kali dah kami maklumkan. Kadang-kadang kalau kita buka Awis pun dah keluar dah amaran ni. Ya. Awis dah bagi tahu dah ada depan apa ada kamera. Dia tekan juga kan. Tekan juga. Tapi memang dalam kita punya rekod lah awas ni keluar sedikit daripada rekod awas kita, kelajuan ni menyumbang kepada lebih kurang in fact 1% yang tinggi menyumbang kepada kemalangan maut juga. Jadi daripada kita lihat dalam sistem awas kita hampir 2% hingga 5% pesalah tegar. Masih dah ada ni, masih lagi pesalah tegar tu antara 2 hingga 5%. Tapi kepatuhan kalau kita Tegar maksudnya orang yang sama ni ulang-ulang. Yang tu juga. Duit banyak kot. Yalah nak test kereta kan kita. Tetapi dia kena bayar lah kan. Ya. Maksudnya bukan soal bayar pun, kadang-kadang soal nyawa orang lain. Yes, Bila itu babas, you kena orang lain dan sebagainya. Tetapi nak katakan awas ni sangat membantu dalam 95% kepatuhan. 95 hingga 98%. Jadi memang sangat berkesan lah bagi saya. Tetapi okey, balik kepada statistik terkumpul daripada 6 April 2017 tadi, daripada mula dilaksanakan sehingga 31 Disember 2023, sebanyak 831,190 orang telah pun dikenakan mata kejara. Tengok tu 831,190. Dan yang paling tinggi sekali iaitu 28% daripadanya adalah 232,723 kesalahan yang melibatkan lebih had laju. Inilah orang paling tinggi sekali. Betul. Sebelum Datuk baca yang lain-lain ataupun Datuk share fakta-fakta lain ataupun percentage yang lain berkenaan dengan kesalahan lain, saya lebih suka nak sembang dulu dalam bab lebih had laju ni Datuk. Mungkin Datuk boleh share dengan orang lain sebab mungkin orang kita tak faham lagi ni. Tentang tadi Datuk dah beritahu pasal amaran-amaran, 3 amaran sebagainya kan. Dan ramai yang juga yang mungkin tak faham tentang kelajuan sebenar Malaysia ni Datuk. Kelajuan Malaysia kita melihat kepada jenis-jenis jalan. Okay. Jenis jalan umpamanya kalau di Lebuh Raya Lebuh Raya memang 110 dia punya ni. Kalau dia jalan-jalan persekutuan dia meletakkan 90. Jadi memang ada dia di kawasan persekolahan ada had-had dia. Di kawasan bandar 30 umpamanya. Jadi dia memang dah ada had-had tertentu yang akan diberitahu amaran. Lebuh Raya tu maksudnya Lebuh Raya memang lah. 110. Okay. Lebuh Raya memang 110 dibenarkan. Bagi kenderaan komersial dan sebagainya ada 90 kan kita letak nampak dekat belakang tu dia memang 90 dan maksimumnya berapa. Memang ada. Dia had-had yang telah kita tetapkan. Tapi kalau jalan-jalan persekutuan 90 km. Dan apabila dalam keadaan-keadaan tahun baru Cina, tahun perayaan, hari raya dan sebagainya itu di sekolah, kita mengambil inisiatif dan JKR mengambil inisiatif kita bersama JKR akan menurunkan had-had laju ini. Tetapi kita akan wartakan. Diumumkan. Dan akan diumumkan. Yes. Jadi benda ni kena alert lah. Yes. Kalau apabila sampai ke musim perayaan dan juga cuti persoalan dan sebagainya, dengar
selalu berita dan sebagainya akan diumumkan dalam media masa, dalam portal-portal kita, apakah kelajuan yang sedang kita kuat-kuasakan. And then had kelajuan ni dia tak ada toleransi kan. Maksudnya tak ada macam plus minus kan. Kalau kata dia dah bagi tahu 110, kalau dia melebihi 112 pun kena lah. Itu dari dan akan disistemkan dari dalam dari segi teknikal tu saya tak nak sentuh. Yes. Tetapi sebenarnya semua orang kena mematuhi. Kena follow. 110. Jadi kalau lebih nama dia akan ada dalam sistem. Nama akan dalam kejarah. sistem kejarah. Okey, tu kena faham tu. Dia bayar je. Dia bayar atau mahkamah jatuh je hukum. Kita bagi notis dekat dia. You dah kena. Yes. Dan mungkin ini yang perlu difahami oleh ramai juga pendengar-pendengar kita, sebab kadang-kadang mereka tadi Datuk dah mention bahawa lebuh raya 110. Kadang-kadang kita bawa, mungkin kita fikir ni lebuh raya ni macam contoh paling mudah. Saya selalu balik rumah di Kajang lalu Grand Saga. Kita fikir Grand Saga ni highway lah kot. Yeah. Tapi ada yang kata itu jalan Persatuan. Tapi kita fikir lebuh raya Grand Saga. So bila sebut lebuh raya Grand Saga ni 110 lah. Saya rasa dalam Waze dalam banyak itu yang kadang-kadang kita kena faham dari segi di mana duduknya kita. Ya, betul. Itu kita kena cakna lah dengan kita. Bila kita memandu, kita seharusnya merancang. Merancang perjalanan kita nak lalu mana. Bila kita nak lalu mana, kita rancang. Okey, ni jalan Persatuan, ini jalan lebuh raya. Jadi kita dah tahu had-had yang kita sepatutnya buat lah. Okey, sambung tu. Nak mengelakkan ini. Seterusnya selain daripada had laju, apa lagi kesalahan-kesalahan yang selalunya berlaku dalam sistem kejarah ni? Ini peralatan keselamatan yang PPE tadilah, personal protection punya equipment. Tak pakai helmet. Tak pakai tali pinggang keledar bagi kenderaan. Antaranya pakai telefon bimbit masa bawa kena tangkap. Telefon bimbit ni kadang-kadang kita tak perasan, kita kena ambil gambar sebab JPJ ni dia ada mobile unit atau kita panggil Falcon unit. Falcon unit dia akan bawa motor, dia ada kamera dekat dia punya helmet ni. Dia jalan je. Dia akan ambil gambar. Oh, JPJ? Yes. Datuk dah bagi tips ni. Dah bagi tips. Bila nampak motosikal JPJ, Falcon unit ni dia macam dia ada pakaian khas dia lah, cantik dia punya pakaian dia dengan motor putih dia ni. Dia akan lalu dengan helmet dia. Tengok kalau helmet dia ada kamera tu, hati-hatilah. Ambil gambar. Tak pakai helmet. Tak pakai helmet, tak pakai tali pinggang keledar, pakai telefon. Tahu-tahu dapat surat 114. 114 ni surat untuk temu siasat. Panggilan kepada untuk mengesahkan. Ni gambar kamu ke? Kamu ni masa sekian bulan tak pakai ke? Ini yang selalu orang nampak 114 buang. Tetapi akhirnya dia akan dikenakan tindakan saman. Jadi bila bayar tindakan saman, dia akan, bila dibayar sama-sama melibatkan 20 ni, mata kejarah akan direkodkan. Seronok dengar bila sebut pasal memandu sambil pakai telefon bimbit ni kan. Orang kata pakai hands free kan. Hands free tak apa kan. Banyak Dia boleh. kata dia pakai hands free tu. Dia letak phone dia dekat dalam helmet. Itu pun hands free. Hands free tu. Itu pun hands free. So adakah sebenarnya apabila kita menggunakan telefon ketika memandu ataupun menunggang motosikal, kajian telah menunjukkan bahawa fokus kepada jalan tu menurun. Memang itu memang fokus. Fokus semua bercakap semasa memandu dan sebagainya, fokus pun menurun sebenarnya. Jadi tumpukan perhatian lah. Sebab ini more to behaviour lah kejarah ni. Tapi sebenarnya bagus JPJ ni tuan-tuan. Sebab apa saya lihat Datuk hari ni pun berkongsi pasal tips. Nampak motor putih ada kamera, hati-hati. Nampak lambang awas, hati-hati. Maksudnya nak educate dulu sebelum kena kan. Sebab kita pun tak nak mengambil tindakan sebenarnya pada orang awam. Kalau mereka boleh behave on road, patuh peraturan, kita pun senang hati. Senang hatinya bukan apa. Masalahnya semua orang selamat. Semua orang tidak ada rasa selamat ketika berada di jalan raya. Nampak JPJ, alhamdulillah ada JPJ, pasti orang lain ikut peraturan. Jadi kita rasa kita nak keberadaan kita tu, our omnipresent tu, create the safety feeling kepada pengguna jalan raya. Itu yang kita punya usaha sekarang ni. Okey Datuk, selain daripada dua tadi, ada lagi lain yang Datuk boleh share kan? Yang lain-lain ni macam lebih muatan. Ini untuk kenderaan komersial lah. Lorong kecemasan 13,000.
551 lalu lorong kecemasan dia kan. Ingat senang lalu kecemasan kan. Ramai. Dan lorong kecemasan ni juga untuk makluman boleh dilaporkan oleh orang ramai pada kita. Nanti kita pergi kepada apakah aplikasi yang boleh kita bantu JPJ dalam mengurangkan kesalahan-kesalahan yang raya. Nak raya ni. Ya, nak raya. Nak balik kampung ni. Tapi sekarang ni pesta. keperhatian orang ramai ni sangat membantulah JPJ. Betul, setuju. Dan saya lihat sendiri kalau kesalahan yang melibatkan lorong kecemasan ni dah semakin berkurangan. Sebab kebanyakan mereka diambil gambar oleh orang ramai. Pasal orang ramai ada ambil phone, ambil gambar, hantar kepada kita. Okey, saya sebutkan sinilah. Boleh tu. Melalui aplikasi MyJPJ ya. Kita ada, kalau buka my aplikasi JPJ ni, e-aduan@jpj. Dalam tu ada. Nanti kita uploadkan gambar dan juga tarikh, masa dan sebagainya. Kalau Atau saya tak silap Datuk, dulu pernah ke bila ke yang dia siap bagi ganjaran kalau kata orang laporkan penggunaan. Kalau saya tak silap tahun bila ke saya pernah terdengar lah melaporkan ataupun bukan masa saya lah. mungkin saya dah lupa tapi rasanya macam pernah ada. Atau email aduantrafik@jpj.gov.my. Yang ini kalau adukan pada kita, insya-Allah kita akan, bukan insya-Allah, pasti akan ambil tindakan. Lambat atau cepat, sebab aduan tu banyak, beribu-ribu kita dapat. So proses tu sedikit memakan masa, tetapi akan dilaksanakan, akan dipanggil kesalahan. Tapi bukan bermakna mereka terus salah. Kita akan panggil temu siasat. Kenapa kamu berada di sini ketika ini? Kenapa kita ada persoalan-persoalan yang akan kita tanya-tanyakan, siasatan dijalankan, barulah tindakan seterusnya diambil. So tuan-tuan, nak raya ni kan ready buka tingkap, standby. MyJPJ. Lalu je kan belah kiri tu ready nak snap. Okay, ready nak snap. Kita yang memandu tu jangan. Yang sebelahnya. Sebelah dia penumpang tu. Kan. So 831,190 yang kes-kes yang melibatkan kesalahan di bawah kejaran ni. Tetapi apabila mereka dikenakan tindakan pengantungan, katakan bagi kesalahan pertama amaran, yang keduanya pengantungan 6 hingga 8 bulan kalau pengantungan kali pertama. Kali kedua 8 hingga 10 bulan. Kali ketiga 10 hingga 12 bulan. Walaupun kita tidaklah sekejam itu. Mereka masih boleh lagi membuat rayuan. Berikan alasan-alasan tertentu. Sebab behavior ni mungkin berubah. Kita tak boleh menghukum terus orang yang melakukan kesalahan. Kita melihat juga, panggil, kenapa kamu nak merayu? Ada yang kerana saya bekerja dan sebagainya. Kita akan lihat merit dalam dan justifikasi rayuan yang dibuat. Tetapi apa pun pengantungan tetap akan dikenakan. Kalau yang kali kedua, kali pertama amaran kan, kali kedua tu 6 hingga 8 tu memang akan kena juga. Tetapi tempoh tu mungkin kita boleh kurangkan. Boleh rayuan dan kita kurangkan tempoh. Tetapi tidak boleh kurang daripada 6 bulan lah, yang kali kedua tu. Baik Tok, kita dah sangat detail pasal kejarah ni. Sebelum kita mungkin nak minta Datuk punya nasihat sebagainya kepada mereka di luar sana yang mungkin sebenarnya benda ni teknikal yang kita lalui hari-hari sebenarnya. Tapi Datuk, sebelum saya pergi pada soalan terakhir saya Datuk, satu terma ataupun satu ayat yang mungkin berbunyi sedikit sinis, tapi selalu disebut oleh ramai orang. Kadang-kadang saya pun selalu dengar kawan-kawan sebut kan, aku ni Yazrul, kalau roadblock polis aku tak rasa risau oleh sangat. Tapi kalau JPJ ni dia punya risau oleh macam. Mesti ada benda yang problemnya. Kenapa sampai ke tahap itu orang melihat JPJ ni? Betul lah tu. Memang kita ni ada pelbagai macam ni unit dalam JPJ ni. Antara unit yang kita ada kelebihan daripada penguasa yang lain adalah unit teknikal. Kita ada unit teknikal. Iaitu kita panggil kejuruteraan otomotif. Kita ada unit kejuruteraan otomotif yang mana bukan saja dia memeriksa dari sudut bukan saja dia memeriksa dari sudut kompetensi license-nya ataupun behaviornya, tetapi dia juga melihat dari segi roadworthiness, kenderaan itu sendiri. Jadi dia akan memeriksa dari sudut brake-nya, technicalnya. Sebab itu kita ada expertise dalam technical dan sebagainya. Jadi memang custodian of APJ 1987 ni memang diletakkan ke bawah JPJ. Jadi memang kita agak lengkap dari sudut technicalnya,
memang kita ada kepakaran dari sudut teknikalnya dan juga dari sudut kejaranya. Memang kita simpan data-data kejaranya. Jadi memang agak komplit lah kita punya kepakaran dari sudut penguasaan tu. Memang kita boleh saya katakan dari sudut latihannya kepada pegawai-pegawai kita memang agak stringent, agak detail. Kita latih mereka untuk dalam hal-hal yang melibatkan teknikal dan juga hal-hal yang melibatkan kesalahan-kesalahan jalan raya ni. Memang kita agak ni. Dia masuk kata macam ni lah kot Datuk, nak bagi orang ni mudah faham. Skop pemeriksaan JPJ lebih luas, yes. lebih banyak. Itulah daripada saya keseluruhan sebab umumnya lah. Yalah, kalau mungkin pihak polis mungkin mereka tak sampai ke technical part sangat kan. Mereka lebih kepada jenayah pun. Jenayah, kita kena faham juga macam PDRM, JSPT, dia bukan melihat satu sudut. Betul. Dia akan melihat sudut jenayah. Yes. Dan juga isu-isu lain masyarakat dan sebagainya. Dan memang dan saya kata tadi APJ nanti ada cyber ni custodian memang kita, dan kita memang pelaksana kepada APJ 87 tu sebab kita kena mahir lah yang melibatkan undang-undang ni. Datuk, ada lagi soalan tambahan sebelum saya pergi pada yang terakhir ni tu, sebab tiba-tiba terfikir pula kan. Ada rungutan-rungutan juga daripada orang di luar sana mengatakan bahawa kita nak kuat-kuasakan undang-undang, kita nak orang bawa kenderaan dengan berlesen sebagainya. Tapi lately ni ramai yang mengeluh tentang proses untuk mereka mendapatkan lesen, kadang-kadang lambat, memakan masa 3-4 bulan, 5-6 bulan. So apa respon Datuk? Adakah benda ni juga mungkin menyumbang kepada pelbagai kesalahan-kesalahan sikap kerana mereka sendiri rasa tak sabar? Saya rasa kita ni antara negara yang agak cepat memberikan lesen. Kalau kita bandingkan dengan negara maju yang lain, untuk mendapat lesen, mungkin pendaftaran untuk mendapatkan lesen pun memakan masa 6 hingga 1 tahun, 6 bulan hingga 1 tahun. Daftar saja. Mendaftar untuk dapatkan lesen 6 bulan hingga setahun. Dan proses dia memakan jam masa yang lebih panjang daripada yang kita laksanakan. Itu sebab kalau kita lihat dia ada side of it ya. Kalau kita lihat dia ada side of it, apabila seorang tu susah nak mendapatkan lesen, mereka akan sayang lesen mereka. Mereka akan betul-betul menjaga nilai lesen itu sendiri. Itu sebab kalau di luar negara, dapatkan lesen tu kadang-kadang di negara maju, dia punya tempoh tamat lesen itu sampai 20 tahun. Dia bagi sampai umur 60. Sebab dia punya nak dapat tu lesen tu, dia kena melalui satu proses yang sangat-sangat detail, sangat-sangat sukar dan tidak ada kompromi dalam segi behavior. Dan juga itu sebab saya katakan bahawa training yang kita jalankan ini dengan kejara, inilah yang akan mengimbangkan antara kebolehan memandu dan behavior kamu. Ini kita datang kejaya. Itu sebab kalau kata lambat nak dapat, susah nak dapat, bukan antara perkara yang menyebabkan kamu memandu tanpa lesen. Sebab ini adalah proses yang perlu dilalui, yang perlu dihayati dan diambil sebagai satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita. Lesen ni, kalau kita dapat lesen, seolah-olah ni kita ada 2 IC tu. Lesen ni orang boleh pakai dekat mana-mana pun orang terima. Yang ini memang kita sangat serius, sangat tegas dalam untuk mengeluarkan lesen bukan satu perkara yang mudah bagi kita. Memandu tanpa lesen dan kemudian pula bawa humor. Adakah kejaran akan bertindak terhadap parentnya, mak ayahnya? Ini ada satu kesalahan yang terlibatkan tidak masuk kejara, tetapi kesalahan ini akan diambil tindakan terhadap parents yang membenarkan pemandu tanpa lesen menunggang motosikal atau kenderaan mereka. Dan juga kenderaan ini apabila dijumpa oleh Pak JPJ ini yang kata nampak JPJ, kita akan sita kenderaan ini. Kita akan sita kenderaan ini dan hanya pemegang lesen atau pemilik datang balik untuk tuntut kenderaan ini dan kita akan keluarkan saman kepada pemilik kenderaan. Maksudnya mak ayah dia lah. Mak ayah ataupun siapalah, abang ke yang bagi ke, adik dia tak ada lesen dan sebagainya bawa. Kalau motosikal, kalau pergi dekat JPJ sana, dekat kita punya pound, kita punya kandang sita, nama pun tak sedap kandang sita. Kandang sita. Kan? Ataupun kita panggil pound lah. Tempat kita tahan beratus-ratus kenderaan yang kita sita dan akhirnya mungkin adik-beradik bergaduh, bapak bergaduh, marah anak, tak nak ambil motosikal.
Bila tak nak ambil sama motosikal, kita akan bagi notis, kita maklumkan dia, motosikal kamu ada di sini, sila ambil, tak ambil, kita terpaksalah lelong kat akhir. Nanti kalau ada RZ bagi tahu boleh lah kita try Itu masuk lelong. antara motosikal yang hot sekarang. Oh, yang hot lah. Mana hot, tahu kalau memang ada hot. kan. Ada beritahu dah. Tengah cari ni tu. Bila kita buat lelong, kita akan umumkan dalam kita punya ni portal. Okey. Kita akan buat lelong. Selangor baru lepas hari ni. Buat lelongan kenderaan, motosikal dan sebagainya. Memang kita akan upload dalam kita punya Facebook dan sebagainya. Siapa nak beli motor lelong dan sebagainya. Kita memang menggalakkan. Lagi ramai bidar lagi bagus kan. Sebab kita dapat hasil yang baik. Oh, betul. Tu. Oh, tak ada can lah. RZ mahal sekarang ni. Tapi baguslah. Kita akan maklumkan. Alright. Okey Tok, mungkin akhir kata Tok untuk bagi mereka-mereka di luar sana, nasihat Datuk kepada pengguna-pengguna jalan raya ni, terutamanya tentang yang mana yang hari ni baru faham pasal kejarah, yang selama ni mungkin tak tahu yang diri dia memang telah pun dimeritkan, atau yang mungkin selama ni merasakan bahawa dia dah cuba dah memandu dengan baik, tapi sebenarnya ada lagi part-part yang mungkin dia lepas pandang. Mungkin Datuk boleh bagi nasihat kepada mereka semua. Tidak lain tidak bukanlah saya menasihati orang ramai yang memiliki kenderaan, yang memiliki lesen, supaya mematuhi apa juga peraturan jalan raya yang telah pun mereka sebenarnya melalui latihan, melalui dia punya training dan sebagainya kan sebelum dapat lesen tu, supaya menjagalah dia punya lesen-lesen mereka supaya tidak dikenakan kesalahan di bawah kejarah ni. Tetapi apa yang lebih penting daripada itu adalah supaya mereka menjaga keselamatan diri dan juga menjaga keselamatan orang lain. Mengikuti peraturan undang-undang adalah salah satu langkah yang sangat berkesan bagi memastikan keselamatan jalan raya, keselesaan pengguna pada diri sendiri dan orang lain. Ini nasihat saya. Undang-undang ni adalah satu bentuk penerangan. Tetapi apa yang lebih penting daripada itu adalah sikap. Tadi kan kita balik pada Myros kata 80% daripada kesalahan yang berlaku adalah sikap. Jadi kalau sikap kita ni elok, patuh pada peraturan, insya-Allah selamat kita jalan raya. Bak kata orang Kedah, elak demerit, jaga diri anda. Cewa. Tiba-tiba keluar. Bagus tu, elok tu. Elok tu. Terma tu. Terima kasih ya. Okeylah. Okey Tok, thank you Tok kerana sudi hadir dalam podcast apa saja Harian Metro. Saya harap Datuk sudi untuk hadir lagi. Sebab bila sebut pasal perundangan ataupun pasal enforcement jalan raya ni, banyak sebenarnya yang kita boleh kupas, boleh kita bincangkan selain daripada demerit ataupun kejarah ni. Sangat banyak sebenarnya yang mungkin masyarakat nak tahu tentang JPJ dan sebagainya, tentang hak mereka dan sebagainya. Tapi kita tak boleh nak sembang detail hari ni kerana kita hanya ada satu slot yang pendek, lebih kurang tak sampai sejam. Tapi insya-Allah saya kira JPJ mesra dengan Harian Metro, dan insya-Allah JPJ akan sudi untuk hadir lagi. Sebenarnya sangat-sangat terima kasih kerana inilah salah satu jalan, salah satu cara kita mengadvokasikan, nasihatkan. Terima kasih Harian Metro. So insya-Allah Datuk panggil datang lagi. Insya-Allah. Nanti Datuk ambil nombor saya, WhatsApp kalau ada RZ nak InsyaAllah. Tak ada masalah. Sebab kita open kepada semua orang ramai. Baik. Okey, tuan-tuan semua, terima kasih kerana sudi bersama dengan podcast apa saja, dan insya-Allah jumpa lagi minggu depan dengan topik yang lebih menarik insya-Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye semua.